Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tomok, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. Setiap kali muncul teknologi baru, tak semua golongan mampu gunakannya, terutama orang kurang upaya. Kerana ini, tertubuhlah Institut Teknologi Sokongan Kebangsaan iaitu NIAT. Tujuannya adalah untuk bangunkan teknologi sokongan atau assistive teknologi bagi pastikan teknologi baharu juga dapat digunakan OKU. NIAT pernah buktikan mereka mampu tolong OKU untuk guna pelbagai gadget canggih. Antaranya komputer dan telefon pintar yang dulu hanya untuk manusia normal tetapi sekarang boleh digunakan oleh OKU. Tetapi sekarang mereka juga sasarkan untuk kembangkan usaha mereka kepada kelompok lain seperti warga emas, ibu mengandung dan kanak-kanak. Orang buta selalu kita tengok mereka jalan dengan tongkat putih, sebatang tongkat putih. Tetapi percayalah, itulah alat sokongan yang membolehkan mereka bergerak ke hulu ke hilir. Pergi bekerja, pergi belajar, pergi kedai makan, pergi bawa anak ke sekolah. Tetapi sampai bila kita nak teruskan dengan kehidupan tongkat sebatang yang konvensional ini? Kita perlu ada mungkin tongkat yang kita boleh panggil sebagai tongkat pintar, smart cane, smart white cane yang mungkin boleh memberitahu kiri sedikit, kanan sedikit, jalan lurus, jangan lintas, ada kereta, okey boleh lintas, jalan kosong. Kita perlu berangan-angan sampai ke tahap tu. Ya. Institut ini juga sediakan latihan seperti kemahiran baiki peralatan braille serta komputer untuk OKU penglihatan. Di sini kami juga menyediakan perkhidmatan seperti menolong OKU penglihatan membaiki braille, membaiki komputer serta peralatan asistif teknologi yang dapat membantulah OKU penglihatan. Salah satu bisnes Yayasan Orang Buta Malaysia yang kami provide adalah menggalakkan company untuk menghantar business card untuk di braille supaya di luar nanti kalau kita bagi kad bisnes tu kepada mana-mana OKU penglihatan, diorang dapat baca juga. Pusat ini akan jadi pusat pertama di Asia Tenggara untuk usaha seumpamanya. Inisiatif ini selaras dengan misi penubuhannya, iaitu mempromosikan teknologi sokongan untuk memudahkan kehidupan seharian OKU penglihatan. Pernah dengar nama Muhammad Rafi Kori? Mungkin tidak. Sebenarnya, dia adalah salah seorang pendaki Everest negara yang berjaya menawan puncak dunia itu pada 2007. Sukan outdoor ini adalah sebahagian daripada diri Muhammad Rafi. Tetapi untuk dapat peralatan bagi sukan outdoor ini bukan senang. Jadi Muhammad Rafi beranikan diri untuk buka kedai peralatan outdoor ini di Kuala Terengganu. Tujuannya bagi memudahkan peminat sukan berkenaan dapatkan peralatan yang diperlukan. Dari hobi menjadi perniagaan, itulah yang dibuktikan pendaki Everest negara Muhammad Rafi, 38 tahun. Tanpa sebarang asas perniagaan, bapa kepada 3 cahaya mata ini perjudikan nasib untuk buka sebuah kedai peralatan mendaki dan sukan lasak. Tetapi pasti ramai yang tak percaya Muhammad Rafi memulakan perniagaan dengan hanya RM3,000. Dengan minat yang sama, Muhammad Rafi dapat sokongan isteri dan adiknya. Mereka sepakat menyewa sebuah kedai di Medan Selera Tanjung, Kuala Terengganu. Habis semua koleksi peribadi dijual kerana kesukaran untuk dapatkan bekalan peralatan sukan lasak. Saya melihat benda ni adalah outdoor ni dan juga rekreasi adalah sebuah industri. Dan saya melihat di Kuala Terengganu tidak ada satu kedai barangan adventure sukan outdoor yang ada di Kuala Terengganu dan juga di Terengganu, dan atas kekurangan itulah saya terpanggil untuk membuka kedai outdoor
dengan nama TXC Outdoor Adventure di Kuala Terengganu. Kebanyakan stok barangan untuk kedainya sekarang diperoleh dari luar negara. Dan dalam usaha untuk mengembangkan sukan lasak, Muhammad Rafi juga aktif menganjurkan macam-macam aktiviti lasak seperti cabaran mendaki Bukit Besar, Bukit Keluang dan banyak lagi. Pada awalnya mungkin orang tidak tahu, tapi sekarang kita ada media sosial dan kedai ni pun berada di Kuala Terengganu, dan makin hari orang makin tahu dan makin ramai orang datang di kedai saya, dan orang kontak saya bukan sahaja untuk membeli barangan outdoor, tapi cuba untuk membantu mereka untuk menjadi adventure consultant, menjayakan pelbagai aktiviti pergunungan, aktiviti outdoor yang lain, team building berkonsep outdoor. Usaha Muhammad Rafi kini banyak membantu mereka yang meminati sukan lasak terutama di Terengganu. Kalau ikutkan sekarang ni untuk warga Kuala Terengganu memang senang bila ada pusat di sini. Kalau ikutkan dulu tu memang susah kirim ke orang KL ke overseas ke. Kadang tu kostum pun semua mahal. Bila ada ni memudahkan lagi untuk peminat outdoor, untuk orang pakai ke, untuk sukan outdoor lah. Tidak seperti dulu, macam saya dulu tidak ada pilihan. Maknanya tidak ada pilihan, kita guna peralatan tentera. Beg askar, pakai mistin tentera. Itu saja yang ada. Yang ada yang high end, tapi kelakar lah. Kelakar sebab kita kirim kepada abang kawan yang belajar overseas dulu. Kemudian saiz dia pun kita tahu yang dia beli yang dapat itulah yang dia dapat. Jadi kelakar lah jadi. Sekarang ni alhamdulillah kita dah ada kedai outdoor ni, dan ini akan menggalakkan generasi muda untuk bergiat aktif dalam aktiviti yang sihat, aktiviti rekreasi luar sekarang. Kedai Muhammad Rafi kini jadi tumpuan bagi peminat aktiviti lasak di Terengganu untuk mendapatkan peralatan dan kelengkapan bagi melakukan sukan lasak. Malaysia adalah antara lokasi pilihan pelarian Rohingya bagi lari daripada kekejaman junta Myanmar. Sepanjang mereka berada di sini, akses kepada pendidikan dan kesihatan sangat terhad kerana status mereka sebagai pelarian. Tetapi, dalam komuniti Rohingya di negara ini, ada seorang wanita yang terus berusaha memperkasakan wanita Rohingya agar mereka boleh berdikari. Pelarian Rohingya adalah kelompok pelarian paling besar di negara ini dan mereka perlu hidup berdikari. Rohingya Women Development Network (RWDN) yang ditubuhkan pada 2016 ambil tanggungjawab berkenaan. Cabaran utama wanita Rohingya adalah untuk meyakinkan ahli keluarga mereka sendiri. Tabu masyarakat ini ialah mustahil untuk wanita berdikari dan tempat mereka hanya di rumah. Refugees in Malaysia are not recognized, not legal. And then because of that, we have no security, we have no access to education, healthcare or job employment. As a community, to be empowered, we need to give people skill. We need to give people education. We need to build these people up to empower them so that we become a successful people like others too. Hasil usaha RWDN, wanita Rohingya kini lebih yakin bercakap bahasa Inggeris. Mereka juga diberi peluang untuk mengasah bakat dalam bidang seni serta diajar mengaji Al-Quran. RWDN juga jadi rumah untuk wanita Rohingya mempraktikkan ilmu yang ada untuk mencari sumber rezeki. Antara yang mereka lakukan ialah membuat anting-anting untuk dijual. So we are found to give our women voices, to make them feel that we are also leaders in our community. We are not just created to stay in the house. Rohingyans are not educated. They are illiterate. And they don't understand. The issue is they don't understand why a woman have to be educated, why child marriage is a harm for the community, why domestic violence is wrong. They don't understand. RWDN kini cuba buktikan golongan wanita Rohingya juga mampu melakukan apa yang mereka mahu
asalkan mempunyai objektif dan tindakan. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik mempunyai macam-macam jenis permainan tradisional. Tetapi banyak juga yang semakin dilupakan. Jadi penduduk kampung seberang hilir Kuching ambil inisiatif anjur Karnival Darul Hana 2019 bagi memastikan tradisi mereka dapat dikekalkan oleh generasi baharu. Karnival ini julung kali diadakan dengan kerjasama Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Persatuan Penduduk Seberang Hilir dan Jawatankuasa Masjid Darul Hana. Sesuai dengan tujuannya, karnival kali ini guna konsep mensia marek iaitu mengekalkan tradisi yang ada. Ia bagi menunjukkan bahawa masyarakat seberang hilir masih mengekalkan tradisi walaupun hidup di penempatan moden. Antara aktiviti tradisional yang masih kekal ialah gasing Sarawak. Allahyarham Sulaiman Bujang dikatakan generasi pertama yang memainkan gasing di kampung seberang hilir sekitar 1975. Gasing Sarawak dibuat menggunakan kayu tanjan atau kayu jenis keras dan mengambil masa sehari untuk siap sepenuhnya. Bagi kami, gasing itu sudah dapat dilupuslah. Pendapatnya dikembangkan, sia-sia lah. Karena untuk dah pun dah kami fikir dah dinaik kami juga disuruh tidak main-main dah kecil-kecil semua main dah. Dah digalak. Peringkat sekolah pun ada belajar juga. Karnival Darul Hana 2019 mampu semai asas tradisi yang diamalkan dalam masyarakat seberang hilir Kuching bagi memastikan ia tidak pupus di telan zaman. Untuk semua komuniti di luar sana, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti awani. Saya Tomok, kita jumpa besok malam. Salam hormat.